Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong saya dan tim dekat channel YouTube Mona Lisa ni dari 2017 sampai sekarang. Sampai kami dah ada 300,000 subscribers dekat channel YouTube Mona Lisa ni. Terima kasih banyak-banyak. Seriously. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sempena dengan 300,000 subscribers dekat channel YouTube Mona Lisa ni, saya nak react kepada video pertama yang saya publish dekat channel YouTube Mona Lisa ni. Senang cerita, saya nak kongsikan dengan anda di sebalik tabir video tersebut. Saya yakin kalau anda tonton video ni dari awal sampai akhir, anda akan dapat sedikit idea bagaimana anda boleh mula channel YouTube anda sendirilah. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Dekat channel YouTube Mona Lisa ni, kami publish video hari-hari. Bukan sekali seminggu, bukan 2 kali seminggu, tapi hari-hari. That's why anda kena tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia tu. Jom! Okey, video pertama saya, tajuk dia Cooler Master Keys Lite L RGB Effect Without Software. And dekat tu saya tulis kurungan Malay. Actually, kalau anda tengok video-video awal saya, tajuk tu saya memang letak English punya tajuk, and dekat tepi tu saya ada tulis Malay. Benda yang negatif berkenaan dengan itu adalah orang putih ataupun orang yang bukan Malay speaking, dia datang and dia komen, dia marah-marah, bagi tahu macam why you put the title in English but you speak with nonsense language, something like that lah. That's why lepas beberapa video saya terus tukar tajuk tu ke bahasa Melayu terus. Okey, video kali ni video yang saya record yang pertama ni tak disponsor oleh Cooler Master. Lepas tu video ni saya record menggunakan iPhone 7. Bilik ni bilik adik saya. Lepas tu dekat warna hitam tu, anda nampak atas meja kan ada warna hitam tu. Yang ni saya letak kain yang biasa anda boleh jumpa bila pergi ke mana-mana PC Fair. Kain lapik laptop tu kan. Lepas tu audio, tak silap saya ketika ni saya pakai satu lagi telefon. Saya letak dekat bawah dekat saya punya peha ni. So jom kita tengok video ni. And video ni kan dia bukan fully dalam bahasa KL lah. Dia ada campur-campur bahasa Melayu, bahasa Kelantan, lorak Kelantan. That's why anda akan dengar pronunciation Kelantan keluar lah. Alright. Gini cerita dia. Tahun lepas saya pergi Taiwan, pergi ke Computex PC Fair paling besar di dunia. Beza dia, Computex ialah PC Fair B2B, bukan B2C. So, masa record video ni, saya punya percakapan tak berapa lancar tau. That's why anda boleh tengok saya cut. Yang mana ada macam perkataan kan biasa kalau kita bercakap kan, ada keluar perkataan o, something like that kan. So, saya akan buang perkataan tu. That's why anda boleh nampak macam saya macam potong-potong skip. Dia tak cantik lah sebenarnya. Iaitu business to consumer. Jangan fikir pelik. B2B maksud dia business to business. Jadi saya pergi. Kalau anda follower awal-awal saya dulu, anda akan tahu yang video saya ada banyak lawak double meaning. Macam contoh yang tadi B2B which is saya refer kepada, tak apalah, tak payah sebut benda tu. Tapi ada banyak juga lawak-lawak Tumblr. Tak silap saya lah perkataan dia Tumblr lah, sebab lama dah tak guna. Dan adalah beberapa audience Mona Lisa subscribers yang tegur saya, bagi tahu disebabkan channel saya ni ditonton oleh ramai orang, tak kisah yang muda ataupun yang tua. Jadi mereka minta saya hentikan lawak, kita cakap double meaning ataupun lawak lucah lah. That's why anda tak nampak lawak lucah tu sekarang. Yang paling lucah saya rasa ialah perkataan RGB tu, saya tukar kepada RGB. Yang tu je kot yang saya rasa lawak paling lucah ada sekarang. Kali ni bukanlah kita ada nak bawa masuk produk sendiri, cuma saya pergi atas dasar minat. Masa kat sana, Cooler Master ada invite kita, satu delegasi Malaysia, untuk masuk ke dalam bilik istimewa mereka. Mereka nak tunjuk kepada kita produk terbaru yang akan mereka bawa pada 2016 dan 2017. Masa tu saya tanya Cooler Master, produk apa yang mereka akan fokus di Malaysia. Jadi ini dia mereka tunjuk. Cooler Master, saya antara orang yang tak berapa suka speed up video, tapi awal-awal ni saya macam letak sajalah. Tapi kalau anda tengok video-video later saya, normally saya akan terus cut. Saya tak suka tunjuk yang speed up punya.
Master Keys Lite L dengan intelligent RGB keyboard and mouse combo, eksklusif mechanical switches. Masa tu saya pun tanya dia, apa beza? Kalau anda perasan masa ni saya punya cara bercakap tu tak berapa semangat disebabkan saya masih lagi kita cakap awkward dengan kamera. Saya tak biasa bercakap depan kamera. That's why saya cuba naturalkan, which is nampak tak natural gila kot. Kalau anda jumpa saya depan-depan, saya tak bercakap macam ni. Saya bercakap macam ni sebenarnya. Keyboard ni dengan keyboard lain sebab harga dia pun kalau di Malaysia kita nak kata murah mungkin tidak, nak kata mahal pun mungkin tidak jugalah. Dia sederhana. Cuma saya tanya apa beza dia dan kenapa dia nak fokus. Dia kata sebab mechanical, membrane dengan mechanical dia gabung sekali, so jadi mechanical. Tapi sebenarnya bila dia sebut mechanical, saya tak berapa terkejut sebab dekat hampir 6 bulan saya sudah jual mechanical keyboard brand Z-Cool. Dia boleh cabut, dia membrane dan juga ada feeling mechanical. Tapi pihak Cooler Master dia kata keyboard ni sedikit berbeza. Satu, dia punya keycap macam keyboard mechanical yang lain. Jadi kita boleh tukar keycap dia dengan mana-mana keyboard mechanical yang lain ataupun kita boleh custom sendiri. Satu lagi, dia punya RGB effect ni tidak perlukan mana-mana software. Kita boleh tukar dengan cara yang cukup senang seperti ini. Itu yang menyebabkan keyboard ni special. Jadi hari ini kita akan explore tentang keyboard ni. Jom. So anda nampak tak saya punya macam dia macam blur-blur sikit lah. Macam keyboard ni. Jom. So ni introduction lama Mona Lisa. Yeah, Cooler Master Keys Lite. So basically siapa-siapa yang tak tahu tentang videografi, kita ada A-roll, yang mana A-roll ni adalah bercakap macam ni, dan kita ada B-roll. B-roll ni sama ada close up ataupun normally close up lah macam ni. So untuk B-roll masa awal-awal dulu, apa yang saya buat ialah saya akan record video dulu. Lepas tu saya akan pergi dekat office saya dan dekat situ saya akan ambil iPhone, saya akan bercakap, saya akan record dekat situlah saya akan voice over dekat saya punya office, bukan masa record video ni lah. L Combo Gaming Keyboard. And anda boleh dengar jugalah perbezaan dari segi audio tu. Masa saya bercakap tadi, audio dia bunyi lain, yang ni pun audio dia bunyi lain. Dari Cooler Master. Secara fizikal, keyboard dan mouse ini mempunyai design yang saya suka. Keyboard jenis compact. Close up ni, macam saya bagi tahu yang saya record video ni menggunakan iPhone 7, and close up ni saya pakai gimbal saya pakai DJI Osmo pertama, Osmo One tak silap saya. So saya pegang macam tu pegang macam tu, that's why anda boleh nampak ada ketar-ketar lah. Design pelik-pelik kiri dan kanan. Mouse pun jenis simple dan sesuai dengan saiz dan bentuk tangan saya yang pendek dan gemuk. Menarik tentang keyboard ini, kita tidak perlukan sebarang software untuk kita ubah efek lampu. Kunci F1 sampai F7 untuk kawal warna. Somehow masa awal-awal saya start YouTube channel Mona Lisa ni, saya punya knowledge memang kita boleh cakap macam telur lah, kosong, tak ada knowledge langsung. So disebabkan benda tu, saya punya review tu dia jadi lagi detail Saya akan cerita satu persatu macam kena tekan button apa, button apa, button apa. Kalau anda perasan sekarang, saya tak berapa detail review saya lebih kepada macam pengalaman guna produk tu sendiri. Saya lebih fokus kepada tu sebab bagi saya, lepas saya dah buat banyak video review ni, saya merasakan saya tak perlu jadi salesman Saya tak perlu terangkan satu persatu apa yang ada dekat produk tu. Sebaliknya, saya kena kongsikan dengan anda pengalaman dan juga pendapat saya berkenaan dengan produk tu. Mungkin sesetengah orang tak bersetuju dengan apa yang saya pegang ni, but yes, ini saya. Karena kecerahan, speed dan mode LED. F9 dan F10 untuk kita control repeat rate. F11 dan F12 untuk fungsi lock. F12 kita boleh lock window. Manakala butang insert home, page up, page down, and then delete untuk control media. Ini mouse Cooler Master Keys Lite L combo mouse. Ada dua area bernyala di bahagian scroll dan juga di bahagian belakang. Tulisan Cooler Master sayangnya tak menyala. Ada dua efek lampu yang boleh dibuat di mouse ini. To be honest dengan anda, kalau anda perasan cara saya bercakap apa semua ni, memang masa saya mula-mula start YouTube channel Mona Lisa ni, YouTuber yang saya follow adalah Abang Jeffrey dari Tech Gila. So, apa yang saya nampak, macam mana dia present, itulah yang saya cuba bawa dekat channel YouTube Mona Lisa.
sama ada fixed LED, kita boleh pilih warna mana yang kita nak, ataupun cycle mode, dia akan tukar warna secara automatik. Butang di tengah pula ialah butang DPI. By the way, mouse ini memang selesa digunakan. Guna Omron switch, kiranya switch untuk mouse yang terbaik dari Jepun. Seriously, saya suka dengan mouse ini. Cooler Master patut jual mouse ini secara asing dengan harga bawah RM100. Okey, ini yang kita tunggu nak main. Keyboard Cooler Master Master Key Slide L. Ini mode default dia Aura RGB. Cooler Master guna prinsip 3 color, iaitu red, green, blue. Bila kita tekan butang red, tidak bermakna semua warna akan terus bertukar menjadi red. Tetapi paling senang untuk kita faham, warna LED bertukar sedikit kemerahan seperti kita bermain dengan cat. Jadi anda kena main-main dengan warna, kena campur biru dengan merah, kena campur hijau dengan merah untuk keluarkan warna kuning contohnya. Kemudian F5 untuk kita tukar efek, F6 untuk option lain dalam efek yang sama. Contoh untuk RGB wave, efek bila kita tekan F6, ombak cahaya bergerak dari kanan ke kiri. Untuk kawal speed ombak pula, kita boleh tekan F7. Sampai satu tahap, speed akan kembali perlahan. Mode kedua ialah ripple effect. Anda boleh tengok bila kita tekan satu button, dia macam meletup macam tu. So, saya buat top video dan disebabkan saya memang zero knowledge about videography. Memang saya suka kamera, saya suka benda-benda macam tu, tapi saya tak ada knowledge berkenaan dengan kamera. Anda boleh tengok ketika ni saya tak pandai pun nak lock focus. So, kadang-kadang dia punya fokus tu lari. Pum. Ada banyak option untuk mode ini. Kita boleh lihat ada yang seperti ini dan seperti ini dan seperti ini. Mode seterusnya Aura Cycle. Kiranya lampu satu keyboard akan bertukar secara automatik. Mode seterusnya jenis scan. Banyak option juga. Mode ini saya panggil Area Wave sebab saya tak tahu nama apa. Ni tukar ikut warna, ikut area. Kita boleh pilih area mana yang kita nak dan kita boleh tukar warna ikut sesuka hati kita. Kalau kita rajin, kita boleh tukar satu papan dengan satu warna walaupun sudah disediakan mode sebegitu. Itu saja yang saya dapat explore dengan mode RGB yang disediakan oleh Cooler Master. Tapi review kali ini tak syok kalau kita tak compare bunyi dia dengan keyboard mechanical, sebab Cooler Master sendiri dia berani claim keyboard ni mechanical, gabungan membrane dengan mechanical. Jadi jom kita compare bunyi keyboard ini dengan bunyi mechanical keyboard. Anda boleh tengok yang kamera dia bergegar bila saya tekan, sebab saya letak kamera tu atas DJI Osmo. So DJI Osmo tu saya letak di atas meja yang sama dekat keyboard ni. That's why anda boleh tengoklah dia punya video bergegar. Lepas tu saya nak anda tengok dekat bahagian tepi ni ada satu line berwarna merah. Actually ini ialah earphone. Yang mana earphone ni lah yang saya guna untuk record audio dari keyboard ni. That's why audio dia sebenarnya kalau anda dengar dia lebih kurang sama je dua-dua keyboard tu. Secara overall, Cooler Master Master Key Slide L combo boleh dikatakan syok untuk digunakan. Berat saya ketika ni tak silap saya dalam 73-74 lah. Dan sekarang berat saya dalam 80. Sedang mencari keyboard RGB yang mempunyai efek yang sangat cantik. Saya sarankan untuk anda beli keyboard Cooler Master Master Key Slide L ini. Feeling tekan keyboard ini ala-ala mechanical. Sebab itu Cooler Master gabungkan membrane dan juga mechanical. Manakala mengenai mouse pula, saya boleh berikan 5 bintang kerana mouse ini sangat sesuai dengan tangan saya. Actually, untuk mouse gaming, tak kisahlah function apa yang diberikan, harga mahal mana pun, kalau tak sesuai dengan tangan kita, tak sesuai bagaimana kita pegang dia, mouse itu boleh dikira sebagai out. Tipulah kalau anda kata disebabkan mouse ini harga 1000, bila anda pegang anda kata oh mouse ni syok gila, itu memang tipu. Setakat ini ada 3 mouse yang menjadi pilihan hati saya. Satu, Cooler Master Master Key Slide Combo L keyboard ini. Lepas tu Razer Abyssus dan juga Tesoro Sharo Lite. Jika anda suka review daripada saya, anda boleh tekan butang like. Jika anda ada sebarang soalan ataupun cadangan, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton. Berheboh, jumpa lagi.
Nampak tak? Hujung-hujung tu nampak happy gila sebab dah tahu kan, dah nak habis ni, dah nak habis, happy lah. So basically bila buat video review ni, dia ada beberapa part bila saya buat skrip. Untuk makluman anda, sampai sekarang saya masih lagi buat skrip untuk mana-mana video saya lah. So dekat skrip ni dia ada introduction, lepas tu the second thing ialah close up, lepas tu performance ataupun result dia lah, dan yang keempat adalah opinion. So itulah yang saya amalkan dari dulu sampai sekarang. Cuma kadang-kadang tu adalah kita tukar sikit, macam letak opinion dekat atas sekali, introduction the second thing, close up dan sebagainya. Untuk siapa-siapa yang baru nak jadi YouTuber ni, nasihat saya ialah jangan sesekali tengok views. Macam pelik sikit kan. Sebab saya nak buat video YouTube ni satu kali seminggu dan saya nak teruskan selama 6 bulan. Memang bila kita publish video, sebab nak record video tu pun dah ambil masa 1-2 hari masa ni lah memang tak pandai gila. Dan untuk edit video tu pun ambil masa 1 ataupun 2 hari baru kita dapat publish satu video lah. Senang cerita macam satu video 1 minggu lah. Dan bila publish, bila settle je, bila settle je video tu, kita publish, tengok views tak sampai 100 Masa ni kalau dapat 100 views, saya dah happy gila dah. Tengok bila kita pergi dekat YouTube, kita tengok YouTuber baru, dia punya views lagi tinggi dari kita. That's why kita akan macam moral down. So nasihat saya, anda jangan sesekali tengok views Jangan tengok views. Apa yang anda kena buat ialah anda set dalam masa 3 bulan macam tu, berapa video anda nak hasilkan. Lepas 3 bulan barulah anda tengok berapa views anda, untuk anda nilai sendiri prestasi anda macam mana. Untuk awal-awal anda tak perlu tengok lagi sebab benda tu akan membuatkan anda moral down dan anda give up. YouTube ni seriously dia boleh jadi satu kerjaya lah untuk tahun 2021. Untuk masa hadapan saya tak berani garanti, tapi untuk 2021 yes, dia boleh jadi kerjaya. Anda tak perlu satu idea yang bombastik untuk dapatkan views yang tinggi. Ada je YouTuber Malaysia yang dia buat video, kita cakap bagi saya ridiculous, tapi ramai je yang tonton. Anda just perlu konsisten and perlukan yang paling penting sebenarnya, anda kena ada circle yang bagus. Anda boleh tengok YouTuber hebat macam Isaac Osman, lepas tu macam Khairul Aming, walaupun dia bukan YouTuber, dia duduk dalam satu circle yang sama. Bukanlah disebabkan mereka ni kita cakap berada di top Malaysia, sebenarnya tak ada, tapi mereka selesa dengan cara mereka and mereka saling support each other. Sama juga dengan tech YouTuber. Jadi saya kenal Fazli Halim, saya kenal Muaz Malik, walaupun tak pernah berjumpa, tak pernah jumpa dia depan-depan, tak pernah tengok lagi kegergasian dia tu, saya tak pernah jumpa, tapi kita kenal each other and kita saling support lah. So anda kena cari juga orang yang mampu sama-sama bagi semangat kepada anda. Jangan bagi saya memang tak perlu tengok views pada peringkat awal, and anda sampai satu masa anda kalau rezeki anda akan meletup dan views anda akan jadi tinggi gila lah. Itu saja dari saya. Sekali lagi saya nak berterima kasih kepada semua subscribers Mona Lisa. Disebabkan sokongan anda lah saya dah ada 300,000 subscribers sekarang. Perjalanan ni masih jauh lagi. Orang suka compare saya dengan Linus Tech, which is saya tak tengok pun benda tu, sebab memang mustahil untuk compare saya dengan Linus Tech. Saya punya knowledge memang cenggini je. Saya tak tipu. Mungkin bagi anda saya dah tahu banyak benda, tapi hakikatnya cenggini je. Saya just tahu surface untuk semua benda, tapi bila masuk ke dalam lagi, saya memang surrender lah. That's why bila orang kata macam, oh habis cerah Linus Tech Malaysia, memang tak logik langsung. Benda tu memang tak logik. Ramai lagi orang yang lagi power dari saya, but apa yang saya percaya, saya jadi diri saya sendiri. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.